Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini saya cuma nak buat sedikit perkongsian berkaitan dengan penggunaan Mendeley dalam penulisan artikel. Saya buat perkongsian ni sebab saya telah pun pergi beberapa siri tentang penulisan artikel menggunakan Mendeley. So saya rasa macam tak salah lah untuk saya panjangkan pengetahuan yang saya ada kepada rakan-rakan di luar sana yang juga mungkin dah biasa tahu ataupun mungkin tak pernah tahu lagi tentang penggunaan Mendeley lah dalam penulisan artikel. So baik. Jadi apa yang bestnya tentang penggunaan Mendeley ni adalah Mendeley ni dia membantu memudahkan kita untuk mencari artikel. Okey, dan juga dia juga membantu kita mengurus artikel tu bagaimana kita nak menulis step by step. So saya nak sharekan dulu. Okey. So ini adalah ringkasan ataupun step untuk penulisan artikel yang saya boleh ringkaskan lah. Dia ada beberapa fasa kalau kita nak buat penulisan ni kan. Dia ada sebenarnya dia punya overview tu besar. Daripada mencari artikel, menulis, kemudian mencari dapatan, membuat dapatan dan akhir sekali kita dapat result dia dan kita present lah kalau kita nak present. Atau kalau kita tak nak present mungkin kita just sebagai penyelidikan untuk diterbitkan. Jadi ada sahabat-sahabat yang mungkin nak start daripada first idea tu pun tak tahu macam mana nak buat. So saya buat ringkasan macam ni lah. Okay. First thing bila kita nak buat penulisan tesis ataupun artikel, benda yang paling utama sekali adalah mesti kita kena cari artikel kan. Nak cari artikel tu kita tak tahu gaya mana kita nak nak cari, dekat mana tempat kita boleh cari dan apa artikel-artikel yang sesuai untuk kita cari. So sebab tu saya cadangkan untuk kita gunakan Mendeley lah. So ada beberapa benda yang pemudah cara lah untuk kita gunakan membantu kita buat penulisan. So saya ringkaskan dari sini. Okay, ni step untuk menulis artikel. Kemudian ini adalah beberapa aplikasi yang boleh membantu kita untuk menyiapkan step-step ni. Dan kemudian ini adalah laman web yang kita boleh akses untuk juga membantu kita menyiapkan step-step yang ini. Okay, so first kalau tengok dekat sini mencari artikel, saya gunakan bantuan Mendeley. Tuan-puan juga boleh download ataupun boleh akses Mendeley web, okay, dengan cara kita search di dalam Google. Kemudian kita type Mendeley. So saya akan tunjukkanlah step by step untuk penggunaan Mendeley. Tapi tuan-puan kalau boleh download dululah Mendeley. Sekiranya dah ada, okeylah. So hari ni saya taklah ajar step untuk download. Itu tuan-puan kena buat sendirilah. Saya cuma share apa yang ada di dalam aplikasi Mendeley sahaja. Okey, lepas kita dah download Mendeley, kita dah dapat artikel yang kita nak daripada Mendeley tu. Okey, kita akan perlu buka artikel tersebut. Ada setengah artikel yang free access, ada setengah artikel yang berbayar. Jadi yalah, yang berbayar tu mungkin kita punya organisasi tak boleh nak bayar sebab mahal juga nak dapatkan akses kepada laman kepada artikel-artikel yang berbayar. Jadi ada salah satu caranya, orang kata macam underground jugalah, kita gunakan laman web Sci-Hub ataupun Google Scholar. Google Scholar ni dia kalau misal bandingkan antara dua ni, kalau Google Scholar ni dia lagi senang sebenarnya nak download, nak cari. Sci-Hub ni selalunya kalau artikel tu saya tak jumpa dalam Google Scholar, saya akan buka daripada laman web Sci-Hub. Sci-Hub ni pula dia dia adalah free website, tetapi dia selalu bertukar-tukar dia punya domain sebab dia kira macam tak boleh akses, try Sci-Hub yang lain pula, kena try Sci-Hub negara lain pula sebab dia ialah pertubuhan percuma kan. Percuma ni tak disukai lah oleh laman web yang mengenakan bayaran kalau kita nak buka artikel tu. Okey, seterusnya kita nak menyemak artikel, ranking artikel yang kita dah download tadi tu, kita kena gunakan aplikasi ataupun laman web Simago. Simago ni yang kira standard lah, dia boleh semak apa sahaja jenis ranking lah, ranking artikel tersebut
Dan kalau ada setengah institusi, selalunya dia akan menekankanlah artikel yang berkategori Scopus ataupun yang ada di dalam ranking Web of Science. So saya tak terangkanlah ini sebab ini di luar kita punya objektif perkongsian hari ni. Okey, seterusnya kita nak mengurus artikel yang kita dah download tadi tu dan kita dah tengok ranking dia sesuai dengan kita punya kehendak ataupun requirement daripada tempat yang kita nak. Contohlah macam kita nak bentangkan atau kita nak tulis artikel kita tu untuk diterbitkan di dalam mana-mana jurnal. So jurnal tu dia request supaya ranking tu sekian dan sekian. Jadi kita pun dah dapat ranking tu, kita pun nak simpan lah kan. Ranking ni dia bergantung kepada mana kita nak hantar lah. Ada setengah tempat dia memang nak kita rujuk hanya artikel daripada ranking Q1 sampai Q2 sahaja. Ada setengah tempat ataupun jurnal yang nak kita rujuk artikel daripada Q1 hingga Q4. Q1, Q4 ni adalah ranking jurnal lah. Ada setengah tempat dia tak kisah pun mana-mana. So pro and cons tu bergantung lah pada masing-masing. Ada macam kalau kita buat thesis untuk penulisan master ataupun PhD, ada setengah universiti dia nak supaya pelajar cuma gunakan ranking Q1 sampai Q2 sahaja. Atau kadang-kadang Q1 saja. So semaklah dengan universiti tempat masing-masing lah. Dia orang nak artikel ataupun thesis tu ranking macam mana kan. Okey, bila kita dah dapat mengurus artikel tu, kita simpan dalam aplikasi Mendeley. Kemudian kita buka artikel tu kan, kita baca. Kita tak dapat dia punya main idea. Apa idea utama artikel-artikel ni? So kita gunakan laman web Scholarly. Scholarly ni adalah satu laman web percuma tetapi dia agak terhad, dia tak boleh simpan dalam library. Kalau nak ada premium access, dia kena ada bayaran lah. Tapi selalunya saya guna yang free je lah kan. Saya tak adalah guna sampai berbayar-bayar macam tu. So kita gunakan apa yang ada depan mata kita lah. Okey, kemudian bila kita dah dapat ringkasan artikel tu, kita rasa macam daripada artikel 1, 2, 3, 4, 5 ni, so artikel 2 dan 3 adalah artikel yang sesuai untuk kita gunakan dalam penulisan kita. So kita nak highlight point utama artikel tu, kita gunakan satu aplikasi namanya Atlas T. So Atlas T ni selalu orang famous dengan penulisan berbentuk kualitatif, tetapi Atlas T ni sebenarnya dia juga membantu kita untuk membuat ringkasan ataupun highlight point-point utama, kat mana dia punya faktor, kat mana dia punya maksud, definition, kat mana dia punya metodologi. So kita boleh highlight, kita gunakan aplikasi Atlas T. Ini pun percuma. Okey, setakat ni yang saya tunjukkan ni semua percuma lah. Cuma ada yang premium tu bila kita nak upgrade nanti. Menulis artikel. So tak semua penulisan harian yang kita buat ni sesuai untuk kita tulis bahasa, gaya bahasa tu kan. Laras bahasa tu tak sama dalam kehidupan seharian kita nak translatekan, terjemahkan dalam penulisan. Dia punya laras bahasa tu berbeza. Jadi kita boleh gunakan satu laman web Academic Phrase Bank untuk kita gunakan perkataan-perkataan contoh lah, macam sebab ni bahasa Inggeris lah kan, macam bahasa Inggeris. Setengah benda saya tak ada contoh kat sini, tapi nanti kita boleh anda boleh explore sendirilah, tengok dalam website ni. Seterusnya bila kita dah dapat penulisan satu artikel tu, kita tak boleh simply copy and paste kan, dan semua orang pun tahu kita tak boleh simply copy and paste. So saya gunakan bantuan Quillbot untuk menstruktur semula saya punya perenggan. Tetapi ada kelemahan juga Quillbot ni, sebab tak semua apa yang diolah oleh Quillbot ni kenalah. Maksudnya kita kena gunakan juga kita punya logik. Kita baca ayat yang telah di paraphrase oleh Quillbot tu, kita gunakan kita punya hikmah kita untuk sesuaikan dengan kita punya perenggan kataan. Okey, kemudian kita gunakan Mendeley untuk membuat citation. Okey, membuat citation maksudnya setiap perkataan atau fakta yang kita quote daripada penulis asal,
kita boleh guna automatic citation daripada Mendeley, dan kemudian kita juga boleh buat bibliografi auto guna Mendeley, dan akhir sekali semua penulisan yang kita buat tu kita boleh semak dia punya grammar dengan kita gunakan aplikasi Grammarly. So ini adalah orang kata overview lah sebuah penulisan. Dia ada lagi detail lah macam mana nak menulis literature review, macam mana nak collect data, macam mana nak analisis data, kemudian nak report finding. Itu saya tak cover lah dalam perkongsian kita hari ni. So tujuan utama saya membuka sesi perkongsian percuma kepada tuan-puan, warga DH, khususnya kepada pensyarah Kolej Komuniti Kuala Kangsar ni, sebab saya nak berkongsi saya punya pengetahuan tentang penggunaan Mendeley dalam menguruskan kita punya artikel. Okey, so saya pergi kepada perkongsian seterusnya, iaitu menggunakan Mendeley. So kalau tuan-puan boleh tengok saya punya paparan ni. Okey, kalau boleh tengok bolehlah respon. Kalau komen pun okey juga kan, kurang-kurang saya nampaklah feedback. Okey, so ini adalah paparan Mendeley yang saya dah gunakan. Tuan-puan boleh download aja, simply download Mendeley ni. Okey, saya gunakan, saya share dia punya laman web. Bukan laman web, maksudnya kalau tuan-puan nak gunakan, nak cari Mendeley tu, okey, just type saja Mendeley. Okey, dan dia akan ada Mendeley ini untuk website Kalau tuan-puan nak jadikan dia sebagai apps dalam laptop, so pakai ni, download Mendeley desktop. Jadi saya ada dua-dua lah, Mendeley ni ada, download Mendeley desktop pun saya ada. Kalau download pakai website ni, kita boleh letak dekat atas ni, nampak tuan-puan boleh nampak saya punya web saya ni. So saya ada dia punya, saya buat web importer, tapi saya jarang pakai lah fungsi ni. Saya selalu guna Mendeley desktop. Okay, so Mendeley desktop saya, paparan dia adalah seperti ini. Okay, so saya terangkan sedikit sebanyak fungsi-fungsi yang ada di dalam Mendeley desktop ni. Pertama sekali, ini adalah butang add, iaitu tuan-puan boleh tambahkan apa-apa sahaja dokumen yang tuan-puan dah dapat di dalam website tadi yang dah download. So boleh pilihlah mana-mana sahaja untuk kita tambah. Jadi ini tambah folder, maksudnya kita dah letak satu folder khas di dalam kita punya Word, kemudian kita just klik dan kita download sahaja, kita tarik macam tu So saya tak tunjuk, nanti saya akan tunjukkan lah. Okay, dan ini lain-lain lah, kita tak explore. So file, ini add file, ini edit, view, library as table, library as citation ni pun jarang saya sentuh. So okay, dekat tools ni tuan-puan boleh pilih install lah. Macam saya, sebab dah ada saya punya Mendeley dalam saya punya Word, so dia akan keluar paparan uninstall lah. Kalau tuan-puan tak pernah install lagi Mendeley dalam Word, tuan-puan kena klik install. Okay, tuan-puan nampak saya punya paparan Word saya. So kat mana kita nak jumpa Mendeley dalam Word kita adalah dekat references ni. Okay, nampak tak dekat atas ni, insert citation. So ini bererti Mendeley saya telah pun di-plug in dalam Word saya. So cara nak guna dia nanti saya tunjukkan. Alright. Okay, all documents adalah semua dokumen yang kita pernah upload dalam Mendeley. Literature search adalah carian kita nak cari artikel. Contohlah Ramadan Islam. So ini cara yang paling senang lah. Kita type saja perkataan Ramadan Islam dan kita tekan enter. Jadi Mendeley akan bantu kita untuk search artikel. Kalau tuan-puan nampak dekat bawah ni, showing 25, mana dah hilang dia? Kat bawah ni tadi kan, showing 25 search result of 162. Maksudnya ada 400 artikel yang kita yang di Mendeley tolong carikan. Ini tamadun Islam, tamadun Asia, mengembalikan. So ini semua topik-topik yang related. Jadi kita punya search ni terlalu umum. Kita mungkin nak dekatkan dia dengan nak specify lagi, nak lagi
lebih narrow lah, kecil sikit. So kita boleh tambah lagi tamadun Islam and apa. Maybe kita nak buat TVET ke, so kita pun enter. Kalau tak ada maksudnya tak adalah. Artikel tu mungkin tak dapat dicari oleh Mendeley. Maybe kita nak gunakan tamadun Islam dan Politeknik. Contohlah, ini benda ni adalah try and error. Saya selalu gunakan ni untuk try and error saja apa artikel yang saya nak. Dan saya gunakan Mendeley ni untuk membuat carian artikel dalam masa tak sampai 10 minit. Saya nak buat. So ini contoh kita punya keyword yang kita nak, sama ada kita nak cari authors, kita nak cari titles, publication name, year, dan open access. Saya selalunya guna search direct macam ni je, tamadun Islam and Politeknik contoh. Ataupun mungkin kita type keusahawanan dan sekolah contohlah. Okay, so macam tu. So saya just direct lah. Ada kalau penceramah yang berbayar, selalunya dia akan tunjukkan yang lebih terperinci lah. Maksudnya macam mana nak buka kod kan, tanda sempang gini, tanda pembuka kata, ataupun macam ni kan, penanda buka dan penanda tutup. Itu biasanya perkongsian yang berbayar dia akan tunjuk lebih detail lah. Macam saya tunjuk yang umum sahaja. Okey, bila kita dah dapat artikel macam ni, step pertama adalah tuan-puan kena search dulu. Dah dapat search macam ni, so katalah artikel tu kita nak, kita tengok penguasaan kemahiran insaniah, kemahiran keusahawanan dalam kalangan guru. So kita tengok kan dia punya artikel ni, biasanya dia akan ada DOI kat bawah ni. Kalau dia tak ada DOI, caranya selalu saya akan klik aja view search catalog. Macam ini, artikel ni dia tak ada DOI. So biasa kalau tak ada DOI, saya akan gunakan copy artikel ni, saya akan pergi kepada Google Scholar. Dia akan ada penguasaan kemahiran insaniah, kemahiran keusahawanan dalam kalangan guru sekolah di Malaysia. Boleh nampak skrin saya ni? So ini adalah artikel PDF. Download lah. Kalau Google Scholar, dia ada automatic citation dekat sini. So tuan-puan nampak gambar citation kan? So cite. Dia akan bagi kita contoh bagaimana citation dibuat dalam bentuk MLA, APA, Chicago, Harvard, Vancouver. Kalau kita selalunya gunakan APA lah. Okay, so kita boleh copy ni dan kita masukkan dalam kita punya Word. Tetapi dengan bantuan Mendeley, benda ni auto akan dibuat. Okay. So apa yang katalah kita dah dapat artikel macam ni kan, kita pun buka, kita dah dapat artikel ni. Okay, dah dapat artikel ni, tuan-puan download dan simpan di dalam satu folder khas di dalam desktop tuan-puan. Contohnya saya share macam ni. Contohlah macam saya akan simpan dalam saya punya saya buat satu folder macam ni. Ni folder saja saya tulis my PhD ni, tapi tak adalah pun, cuma nak senang saya ingat. So di dalam folder ni, contoh ni adalah folder tentang augmented reality. So saya akan savekan tu mengikut nama dan juga tahun. Pengurusan ni sangat penting supaya bila kita nak import benda ni masuk ke dalam Atlas T, benda ni akan jadi tersusun lah. Okey, ni contoh folder lain yang saya simpan. Mana? DDR. Ni contoh saya simpan. Ni saya tak susun elok-elok lagi ni. Ni semua saya ikut. Ini sebelum ni saya tak tahu yang kita kena simpan ikut nama author dan juga tahun. So dulu saya agak jahil sikit sebelum saya pandai. Kan? Tak adalah sekarang nak kata pandai, tapi adalah pengetahuan tu lebih sikit. So dulu saya save macam ni, ikut tahun. Saya tulis nama tajuk artikel yang saya nak tu. Tapi bila saya dah pergi kepada sesi perkongsian oleh Dr. Tuti Aini tu, dia cadang supaya kalau boleh kita simpan ikut nama author tu dan tahun dia. Jadi bila kita nak quote dia senang. So itu salah satu contoh lah. Ni saya buat Industrial Islam. Ni sebelum ni lah. Saya download aja kan. Saya tak rename dia. Okay, ni semua artikel-artikel yang saya dapat daripada Mendeley. Okay, dia sangat mudah lah. Bila kita dah dapat artikel ni, ni semua dia punya dokumen-dokumen yang saya dah download. Okay, ni PhD thesis yang saya dapat.
Okey, ini social media dakwah. Saya punya bidang adalah Islamic Studies, tapi dalam masa yang sama saya punya interest, minat saya kepada social media. So saya juga buat, saya macam nak hybridkan lah social media, lepas tu Islamic dakwah, Islamic teaching, yalah itu semua kan. So saya study ni semua saya dapat lah ni dokumen-dokumen ni. Kalau kita nak buat satu-satu, ni saya punya tentang TVET saja yang saya dapat download. Saya download ni dalam masa 1 hari, saya cari artikel ni, kemudian saya dapat buat penulisan ni mengikut step yang saya tunjukkan tadi pada tuan-puan. Saya gunakan laman web ni, saya gunakan aplikasi ni dan saya dapat masuk dalam satu pembentangan. Okay, pembentangan tu nama dia iCosah. So saya buat tu dalam masa lebih kurang seminggu aja penulisan artikel saya. Dan saya dapat inilah certificate. Okay, presentation, best presentation. So benda ni saya gunakan dalam masa seminggu lebih kurang macam tu je untuk buat penulisan artikel ni. Sangat sekejap lah. Okay, so sebab tu saya rasa kalau tuan-puan boleh gunakan bantuan Mendeley ni untuk memudahkan pencarian artikel, memang sangat cepatlah proses penulisan tu. Okay, so saya dah tunjukkan cara bagaimana kita nak cari dokumen dalam literature search. So tuan-puan boleh guna saja apa keyword yang bersesuaian, kita tekan enter. Step kedua adalah kita dapatkan artikel ini. Kalau dia ada DOI, contohlah kalau saya gunakan artikel yang ada DOI. Ini artikel yang saya dah download. Okay, kita cari satu lah, instructional design. Contohlah baru ni saya menyertai bengkel pembangunan modul. Sahabat-sahabat yang nak buat modul untuk PhD, biasanya PhD lah kita kena come out dengan penghasilan modul. Ada banyak lagi benda yang kita boleh buat untuk PhD, tapi salah satu idea ni adalah buat modul. So penceramah tu dia kata kalau kita nak type modul, memang tak adalah dalam kita type modul kan, dalam ni memang tak adalah, dia just macam ni je lah. So kita gunakan perkataan instructional design. So dia akan keluar contohlah kita pilih satu, instructional design approach. So saya dapat tengok artikel ni menarik bagi saya nak dapatkan artikel ni. So ada DOI kat bawah ni, tuan-puan klik aja DOI ni untuk download artikel. So Ctrl C, pergi kepada kita punya laman web. Macam saya dah favoritekan lah saya punya Sci-Hub. Kalau tuan-puan tak favoritekan lagi, type aja Sci-Hub, web Sci-Hub. Okay, cara nak buka laman web Sci-Hub ni, saya selalunya type aja dekat Google SCI Hub. So saya sebab malas nak type, selalunya saya akan simpan sebagai favorite. So saya akan jumpa, saya cari saya punya Sci-Hub dekat saya punya favorite bar ni lah. Okay, kalau sahabat-sahabat semua nak buka, type aja Sci-Hub, so klik. Okay, kemudian DOI yang kita dapat daripada Mendeley tadi kan, yang dia dah bagi, kita Ctrl V sahaja, kita klik open. Okay, dia akan buka sama ada dia bawa kita pergi kepada website ataupun dia akan buka kepada, ada setengah macam ni lah, macam ni laman web ni. Dia tak bagi, nampak, you are currently do not have permission to access this title, please click get access. Selalunya ada setengah artikel yang kita memang tak boleh nak buka, tapi kita ada banyak option lain kan. Kadang-kadang saya buka dekat Google Scholar lah. Kalau tak boleh juga, kita carilah orang lain, kita carilah artikel-artikel lain. Kadang-kadang kita boleh minta bantuan lah daripada kawan-kawan yang dia punya universiti ada langgan artikel tersebut. Contoh macam saya baru ni, kalau saya tak boleh buka artikel saya punya bukan SV lah, maksudnya saya pernah juga berunding lah dengan SV daripada universiti lain. So saya pergi UPM. Saya minta lah supaya doktor tu tolong downloadkan artikel. Tu kalau kita ada kenal-kenal kawan kan, buka UPM, dia selalunya universiti yang ada ranking ni, dia akan langgan lah laman web macam ni. Kalau macam politeknik dengan college community selalu tak dapat lah. Kalau kita
belajar dekat universiti yang tinggi sikit tu kan, macam tak ada nak kata tinggi, tapi diorang ni selalunya ada modal lah, ada bajet untuk langgan artikel. Okay, so katalah tak boleh, tak dapat. So kita balik semula, kita cari topik yang lain. Okay, kita cari topik yang lain dekat, saya tunjuk sekali lagi, kita cari topik dekat Mendeley. So kita ambil instructional design, contoh yang ni kita nak. So benda ni sahabat-sahabat kena try and error je. Selalu macam tu lah, saya Ctrl C, kemudian saya buka saya punya Sci-Hub. Okay, saya buka saya punya Sci-Hub, kemudian saya Ctrl V, saya akan klik open. So dia akan, kalau macam ni dia terus buka artikel tu, dapat. Alhamdulillah lah kalau dapat ni kan. Instructional design and the importance of instructional alignment. Katalah artikel ni kita nak. So kita klik sekali lagi, kita tekan download, kita simpanlah dalam satu folder yang kita dah create dalam kita punya desktop ataupun laptop. So kita simpan. So kita dah ada 2 artikel dalam masa 1 minit sahaja. Beberapa minit saja. Kalau dulu jenuh kan, kita type Google Scholar boleh, tetapi tak semua juga artikel ada dalam Google Scholar. So kita gunakanlah beberapa aplikasi ni, Mendeley kita guna, Google Scholar kita guna. So bila dah dapat, saya tunjuk contoh yang seterusnya. Bila kita dah dapat artikel tersebut, kita pergi kepada Mendeley. Okay, tuan-puan boleh nampak tak dekat sebelah sini ada tulis create folder. Okay, create folder. So klik create folder ni boleh rename. Contoh tadi saya dah dapat artikel berkaitan dengan DDR dan juga AD. Ikutlah, folder ni terpulang pada kita punya kreativiti lah. Macam saya punya cikgu tu dia ajar, kalau boleh letaklah kita punya, contoh kita nak buat tentang method sahaja. Method sahaja. So kita buat satu folder tentang method sahaja. Kualitatif ke, kuantitatif ke. Jadi bila kita nak buka balik artikel tentang method, dia dah ada dalam satu group. Kemudian saya nak buat tentang industri TVET. So saya buat satu folder tentang industri TVET. Saya juga mengajar TITAS. Jadi saya ajar student saya macam mana nak cari bahan. So kat sini saya simpan satu tamadun. Okay, itu contoh-contoh lah. Saya nak buat kajian tentang facility management. Saya simpan facility management. Saya buat tentang digital marketing. Saya simpan semua dalam digital marketing punya file. Ini masa semangat lah nak buat tajuk digital marketing. Lepas tu bila kata kalau boleh nak buat PhD ni kena dalam bidang kan. So bidang saya Islamic Studies kan. So saya simpan je lah artikel ni. Tapi saya gunakan artikel saya ni untuk saya masuk dalam satu pembentangan international conference. Alhamdulillah saya dah berjaya membentangkan dalam international conference tu dan dapat sijil dan dapat masuk proceeding. So okey lah kan. Jangan kita buat saja-saja lepas tu kita peram je kan. Okey, so saya tunjukkan seterusnya bila kita dah buat satu folder. Mana tadi folder yang saya dah buat? So ni adalah DDR dan AD tadi kan. Okey, tuan-puan nampak kat atas ni DDR dan AD. So saya klik tadi ni add untuk add file. Tapi sebab kita dah ada dalam satu folder tadi kan. So create je folder, bukan create folder. Create folder dalam ni bukan. Ini untuk kita masukkan di dalam DDR dan AD itu nak kecilkan lagi. So kita klik di dalam DDR ni, kita abaikan yang DDR folder ni. So kita klik add folder. Okay, sekali lagi saya tunjukkan. Tuan-puan klik yang anak panah ni. Klik add file boleh, add folder boleh. Add folder ni bila kita dah ada banyak file dalam folder tu. Contoh kita dah ada 20 file. Takkan kita nak download masukkan satu-satu kan. Kita masukkanlah satu folder tu. So carilah folder di dalam tempat yang kita dah simpan tadi. So contoh macam saya simpan dalam my PhD punya folder. Oh contoh salah. Yang ni tadi yang PhD besar sangat. Saya kena kecilkan lagi. Ni semua artikel saya tentang PhD. Banyak ni. Dia tengah masukkan lah tu 71 hingga 75 task. Contohlah dia dah masukkan macam ni kan. Dia nampak 72 dokumen, edits will affect all selected documents. Sebab ada file saya ni di dalam file-file yang lain juga. Okay, so kita boleh klik synchronize, synchronizekan je. Kita dah savekan di dalam folder tadi. Okay, kita boleh undo tak? Mana remove. Okay, katalah kita tak nak, kita remove folder ni, kita delete balik. Okay, so kita delete balik, simpan balik.
Saya simpan balik. Maksudnya kita tak nak lah folder tadi tu kita tersalah buat. So kita undo, kita buat yang baru DDR dan ID. Okay, so ini adalah folder yang saya dah create, DDR dan ID. So saya masukkan add folder. So tadi sekali lagi pergi dekat folder saya ni, my PhD saya terus klik tadi kan. Kita klik anak panah yang sebelah ni. So dia akan breakdown kecil. Dia akan breakdown. Lepas tu saya punya dekat PhD journals kot saya letak. PhD. Dia tak mau keluar pula. Mana saya simpan tadi? Betul lah kot. Ke saya simpan dekat tempat lain. Okay. HLP bukan. Katalah kita masukkan add files. So add files lah tempat senang saya jumpa tadi. Okay, ni DDR tadi kan. So saya open. So ini semua file DDR yang ada. Sama ada kita tarik aja DDR pergi kat sebelah sini. Okay. DDR, biasa buat boleh, hari ni buat tak boleh. Mau pula dia Okay, tak apa, saya klik DDR ni, kemudian saya highlight semua. Selalunya nak cepat lah, highlight je semua. Masuk satu-satu malas pula. Saya buat cara yang cepat. Okay, so dah dapat dah. Dia akan auto simpan. Inilah dokumen-dokumen yang telah kita simpan, kita download tadi. Okay. So dia akan keluar dekat sini 5 dokumen. Saya tunjukkan dokumen function my library. All document adalah semua dokumen yang ada di dalam folder-folder kita buat. So semua akan didapati dekat sini, dia tak akan hilang. Recently added adalah apa yang kita baru masukkan tadi. Ni sebab tadi saya masukkan folder yang banyak tu kan. Ni semua. Recently read adalah apa yang saya buka dan baca. Favorites, kalau saya ada satu artikel yang memang saya rasa ni lah core punya dokumen yang saya nak rujuk. So kita favouritekan dokumen tersebut. Kat mana nak favouritekan? Ni nampak butang ni. Kita pergi dekat all document. So kita nampak butang bintang ni kan. So kita klik saja. So dia akan automatic masuk dalam file favourite. Contoh saya nak artikel Subramanyam Gita. So saya klik kuning. Dekat favourite ni dia akan keluar Subramanyam Gita. Okay, contoh. So kalau kita tak nak, kita antik je lah supaya Subramanyam tu tak keluar dekat favourite kita. So kita jumpa lagi artikel ni, artikel ni penting ni. So kita favouritekan dia. Itu cara kita menguruskan artikel. Kemudian needs review. Okay, banyak keluar artikel needs review ni. Kenapa? Sebab kita punya artikel yang kita download tu dia tak complete. Mungkin dari segi nama tak lengkap, tahun tak lengkap. So apa yang kita perlu buat adalah kita klik, kemudian kita lihat dia punya details ni. Adakah ini journal? So kalau journal, so kita betul lah pilih journal. Kalau dia buku, kita betulkan dia supaya jadi buku. Kalau dia artikel encyclopedia, kita betulkan jadi encyclopedia. Kita klik buka lah, double klik. Kita double klik artikel ni. Okay, dia akan keluar macam ni. So kita tengok betul tak dia daripada Pepperdine. Okay, kita pergi dekat ni, lama ni saya tak betulkan ni. Dia boleh buka sebenarnya dokumen ni. Kita pergi dekat all document. So kita buka. Tak boleh ni. Okay, kita buka artikel yang kita download tadi, buka dekat Google Web tadi kan, dekat Sci-Hub yang kita dah download tu sambil-sambil. Cara yang senang adalah setiap kali kita dah masukkan dalam Mendeley ni, kita terus buat review ni. Macam ni saya ni silapnya sebab saya dah lama download baru saya nak tengok review. Jadi saya pun tak tahu dah mana satu artikel ni. Kalau boleh bila kita dah edit tadi kan, kita dah masukkan ni, kita terus tengok review. Supaya kita dapat tengok artikel tu betul ke tidak, nama authornya betul ke tidak, tahun dia. Okay, ni semua kita kena enterkan betul-betul. Kalau tuan-puan tak betulkan dia punya tajuk kat sini, nanti bila kita cite masuk dalam Word, dia akan silap. Kat sini dia akan jadi silap. Okay, so ini adalah contoh, ni abstract ni kita sendiri, kita maybe copy paste daripada abstract dia, kita buat. So kat sini issue dia, issue pages dia, kalau dia ada website, masukkan website. Kalau dah confirm puas hati dengan dia punya maklumat ni, so kita klik details are correct. So automatically dia akan keluarkan daripada needs review kita ni.
So needs review tujuannya adalah untuk membetulkan data yang kita dah download supaya dia tak silap bila kita nak cite nanti. Okay. So kita tengok balik kita punya artikel ni, bila kita download, tadi perasan tak dekat saya punya folder tadi, saya share saya punya folder. Okay. Kalau perasan dekat saya punya folder ni, yang saya buat dekat DDR ni kan nama dia kan 11211, branch 2010 ni nama dia tak berapa nak betul, kita pun tak tahu siapa. Tapi bila pergi kepada Mendeley, okay, saya buka Mendeley. Bila pergi kepada Mendeley yang kita dah upload dalam Mendeley, automatically dia akan betulkan authors punya nama, title punya nama, year punya nama. Tapi ada masanya, contoh macam saya buat tajuk tentang social media dakwah. Ini tak ada bahasa Arab. Industri TVET. Mana ada bahasa Arab ada kadang-kadang dia keluar macam perkataan bahasa Arab. So kadang-kadang tulisan tu salah lah, so kita kena betulkan. Okay, ni semua saya dah betulkan, so okay dah. Okay. Alright, so saya dah tunjukkan berkaitan dengan bagaimana kita upload dokumen kita ke dalam Mendeley. So kita uruskan artikel-artikel yang kita dah cari dalam literature search, kita klik, kita letak apa-apa keyword yang kita rasa kena dengan kita punya tajuk, kita pilih salah satu topik yang kita nak, kita rujuk belah kanan kita ni maklumat dia. Okay, kemudian kalau dia ada DOI, kita klik DOI dia ni dan kita paste dalam Sci-Hub, kita download artikel tersebut. Lepas kita dah download artikel-artikel tu, kita masukkan dalam Mendeley kita balik semula dengan cara kita create folder. Itu cara kita menguruskan kita punya artikel. Okay, perkara sebelum saya tertinggal, kalau institusi tuan-puan ataupun tempat jurnal tuan-puan yang nak hantar tu dia memerlukan ranking artikel. So macam mana kita nak kenal pasti artikel yang kita buat ni. Okay, ni contoh, ini book. Okay, kita ambil macam ni book. Ni book ke? Okay, ni book. Contoh ini journal artikel. Okay, macam ni kita nak tahu contoh educational technology. Macam ni kita nak tahu artikel kita tu dia punya ranking tu Q1 ke, Q2 ke, 3 ke, 4. Dia ada 4 je level, Q1 sampai 4. Q1 paling tinggi hierarki dia, Q4 yang bukan paling rendah tapi dia still acceptable lah sebab dia melalui beberapa proses review yang agak sukar juga kan. Jadi Q1 sampai Q4 ni semua acceptable. Journal so kita control C, so type je SCIMAGO, Simago, so enter. So dia akan keluar Simago Journal and Country Rank. So ini adalah website untuk tuan-puan semak sama ada jurnal tu berada dalam kuarter keberapa. So kita klik, selalunya saya dah buat favourite lah. So saya akan buat kat sini favourite. Simago Journal and Country Rank. Tak payahlah saya nak type Simago. Jadi kalau tuan-puan first time, so boleh type. Okay, so saya pun paste educational technology, saya enter. Kalau dia tak keluar, maknanya jurnal tu tak ada dalam ranking. Okay, so tak sama ni, educational technology tak sama dengan apa yang keluar, maknanya educational technology tu tak ada dalam ranking ni. Yang keluar ni adalah yang seumpama dengannya. Kalau tempat tuan-puan nak hantar artikel tu dia tak kisah dengan ranking, so bolehlah gunakan artikel tu. Tapi kalau artikel tu dia memerlukan ranking, so kita kena cari artikel lain. Okay, so contohlah saya klik British Journal of Educational Technology. So nampak dia tulis H-index, okay, kemudian dia tulis okay, quartiles ni. So bila kita letak cursor kita kat sini dia tulis Q3, Q2, Q3 ni. Ini perkongsian tambahan lah So bagaimana berapa banyak ranking, bagaimana kita nak publish dalam ranking ni. Ni semua topik-topik lain lah. Saya nak kongsi tak sempat lah masa saya sekarang. Okay, berbalik semula kepada Mendeley tadi. Okay, kita dah download kita punya Mendeley, kita dah simpan kita punya artikel di dalam Mendeley punya desktop.
kita dah buat folder. Okey, bagaimana kita nak, okey kita balik semula. Saya share saya punya Word tadi. Bagaimana? Okey, ini kita dah cari dah. Ni kita dah buat, settle. Kita highlightkan dia kuning. Okey. Kita highlightkan dia kuning. Okey, dah buat. Kita dah download artikel. Kita dah buat. Kita dah menyemak ranking artikel. Kita dah buat. Artikel yang kita nak tu Q1 kan. Setengah orang dia nak meletakkan dia punya maqam tu tinggi. Maksudnya apa sahaja dia tulis tu mesti yang terbaik. Setengah orang dia letak KPI macam tu. Aku nak buat artikel ni mesti Q1 punya level, taraf. Jadi dia akan rujuk ranking-ranking artikel Q1 aja. Tapi mencabarlah juga. Kalau anda seorang yang sukakan cabaran macam tu, boleh buat. Tetapi macam saya tak lah. Terpulang pada masing-masing. Okey, so kita dah pun mengurus artikel. Okey. Mendapatkan ringkasan artikel. Mendapatkan ringkasan artikel ni, dia ada satu laman web. Namanya Scholarly. Okay, kalau sempat nanti saya tunjuk lah. So saya tak nak pergi kat sini sebab ini bukan kita punya objektif topik. Topik kita adalah tentang Mendeley. So kita pergi kepada membuat citation dalam Mendeley. Okay, so bagaimana membuat citation dalam Mendeley? Saya tunjukkan saya punya contoh penulisan saya. Okay. Ini contoh artikel yang saya tulis. Bahasa Inggeris kot sebab senang sikit sebenarnya. Bukan tak nak buat bahasa Melayu, tapi selalunya artikel banyak kita dapat dalam bahasa Inggeris kan. Lepas tu banyak juga website-website yang bantu paraphrase tu pun dalam bahasa Inggeris juga. Jadi saya rasa macam senang sikit kalau kita guna bahasa Inggeris sebab dia punya academic phrase bank pun banyak kita boleh rujuk. Kalau bahasa Melayu ni dia macam yalah susah, tak tahulah memang bahasa pertuturan kita kan, tapi sebenarnya agak susah jugalah kalau saya nak menulis dalam bahasa Inggeris. Tapi boleh cuba kan, jangan nak banding-banding pula kan, English boleh, ni pun boleh. Okay, so contohlah macam ni kan, tuan-puan nampak saya punya ni. Social media is an interactive computer mediated technology bla 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 bla. So macam ni kita nak cite kan supaya nampak tak bila saya klik aja John Crumb ni, dia automatically akan gelap. Gelap ni maksudnya saya telah synckan saya punya Mendeley dalam citation ni tadi. Okay, so ini contoh in order to understand, so saya klik kat sini lagi. So ini pun adalah automatic saya cite. So bagaimana caranya bila kita type, kita dah buat artikel ni, kita dah tulis kan, membuat citation ni satu benda yang sangat renyah. Benda renyah ni sebenarnya dia benda renyah tapi dia penting. Kalau tak buat banyak lah, memang problem lah kita punya artikel tu kan, tak ada rujukan dan sebagainya. So benda ni kita jangan jadikan dia sebagai satu penghalang untuk kita menulis. So bayangkan saya buat penulisan ni dalam masa beberapa minggu sahaja, kan rujukan ni APA style lah. Saya tak enter dia automatically gelap. Gelap ni bukan apa, sebab dia dah sync kan. So ini satu. Beberapa ketika saja saya buat ni, tak lama lah Dia yang susah bila kita nak critical review paper tu. Maksudnya kita nak baca dan kemudian kita nak dapat isi penting. Tapi dengan bantuan Scholarly tadi tu, website tu, jadi mudah lah. Okay, so caranya adalah contohlah bila saya dah buat penulisan artikel tadi kan. Contoh saya buat satu file, new. Okay. So kalau boleh nampak, okay, saya nakkan type perkataan ni sampai sini. Ni contohnya tau. Kalau kita punya real tu selalunya kita akan type betul-betul lah. Okay, kita dah ada perkataan macam ni kan, social media ni. So kat mana kita rujuk perkataan ni? Kat mana kita rujuk adalah kita kena cite dia. So cara nak cite adalah kita pergi dekat references, kita insert citation, dia akan keluar macam ni, search by author, title, year apa semua, kita klik go to Mendeley. Okay, katalah artikel tadi tu kita dah folderkan dia kan, macam saya dah buat dalam folder digital marketing. So orang tu saya rujuk adalah orang ni, Law Chuck Ngai Eric ni. Okay, katalah ni artikel yang saya rujuk tadi untuk kejap kalau boleh nampak ke saya punya? Tak nampak. Tak nampak Okay, sekejap.
Tadi nampak tak sampai ke setakat saya buka Word ni. Okey, saya pergi balik semula. Okey, kita dah klik macam ni kan, dia akan, kita pilih insert citation. So kita klik insert citation, dia akan keluar pop-up macam ni. Okey, kalau tak nampak pop-up ni, tuan-puan boleh try practice buat dekat komputer masing-masing. Sebab kadang-kadang pop-up ni dia tak keluar dekat ni. So kita pilih go to Mendeley. Bila dia keluar pop-up tu, kita klik go to Mendeley. So bila keluar go to Mendeley, open automatically macam ni, nampak tak? So dia automatically keluar macam ni. Bila automatically keluar macam ni, saya katalah statement tadi tu saya rujuk kepada artikel yang ini. So artikel ni saya nak cite dalam saya punya Word. So apa yang saya perlu buat adalah saya boleh double click untuk saya buka artikel ni. So saya rasa macam oh betul lah ni. Ni lah bahagian yang tadi yang aku dah cite ni kan. Kita pun dah paraphrase dia pakai quillbot, kita pun dah betulkan ayat dia supaya tak jadi sebiji-sebiji meniru. Kita nak cite dia punya statement ni, kita pergi dekat button atas ni, kalau nampak ada butang cite. So kita klik perkataan cite ni. So automatically dia akan keluar dekat kita punya Word ni macam ni. Contohnya macam tu. Katalah kita ada 2 orang pula yang kita tengok, bukannya Law dengan Ngai saja untuk statement ni, kita dah paraphrase, kita tengok 3 artikel. Daripada 3 artikel tu kita nampak 3-3 author ni bersetuju kepada satu statement yang sama. So apa yang kita perlu buat, kita sekali lagi kita insert citation, go to Mendeley, katalah orang ni pula cakap benda yang sama. So kita boleh double click untuk buka ataupun kita klik nama ni dan kita terus cite dekat sini. So kita klik cite. So dah ada 2 orang kan. So apa yang kita perlu buat adalah kita nak gabungkan 2 orang ni supaya dia menjadi satu citation yang sama adalah kita klik nama ni Law Ngai Bueno Salmeron 2008 ni, kemudian kita pergi ke atas, kita nampak merge citation. Kita klik merge citation, automatically dia akan susun Bueno and Salmeron 2008, double titik Law and Ngai 2007 titik. Okay, kita dah ada 2 citation dalam satu statement yang kita buat. Okay, kemudian itu contohnya. Contoh kita ada, okay, biasanya bila saya dah buat macam ni, saya akan terus insert bibliografi. Apa yang kita boleh buat bila kita nak insert bibliografi, saya akan pergi kepada insert, kemudian saya akan buat page break. Maksudnya ini adalah page khas untuk bibliografi sahaja. So saya akan type bibliografi. Okay. So saya akan enter macam ni. Saya pergi kepada references dan dekat kawasan references ni saya pilih insert bibliografi. So automatically saya punya laptop ni dia memang, saya pun tak tahulah kenapa tulisan dia automatically bukan Times New Roman. Okay, so kita kena edit balik lah Times New Roman, berapa size dia nak. So dia nak 2008. So kita klik kat sini titik, kita enter. Contoh. So ini adalah APA 6 kan? APA 6. So macam ni lah. Kelabu ni bukan bila kita print dia akan jadi kelabu, tak. Kelabu ni hanyalah menunjukkan bahawa kita punya maklumat dekat atas ni telah pun di bawah ni. Apa yang kita rujuk di atas tu automatically cite dekat. So perasan tak Bueno S Salmeron JL 2008 ni adalah apa yang kita type, kita semak dekat Mendeley tadi. Okay, katalah kita buat 2 pula. Perenggan yang kedua. So saya ambil daripada mana-mana perkataan kat sini. So saya nak sampai kat sini. Okay. So saya pergi kepada saya punya ni. So saya paste. Okay, ni saya punya statement kedua. Apa yang saya perlu buat sekali lagi, saya pergi references, saya insert citation, saya pilih go to Mendeley, pilihlah siapa artikel yang kita dah rujuk tadi. So kita klik nama dia, kita cite. So ada keluar nama kan, Hajli 2013 titik. Okay, tuan-puan bawa cursor ke bawah, nampak tak dia automatically akan keluar nama orang yang ketiga kita quote tadi. Dan dia akan automatically susun ikut alfabet. Ni Hajli tadi tu. Tak payah kita insert bibliografi. Insert bibliografi ni hanya digunakan sekali sahaja. Masa first time kita buka Word tu, kita masukkan perenggan pertama kita ni, kemudian kita
buat insert bibliografi. So dengan cara kita masuk insert, kita buat page break lah supaya bibliografi ni kalau kita type banyak mana pun perkataan dekat atas ni, bibliografi kita dia tak lari. Nampak tak bila saya enter kan, bibliografi saya ni dia tak bergerak, dia tetap dalam satu muka surat dia sendiri. So itu adalah cara bagaimana saya menguruskan artikel saya dalam Word menggunakan Mendeley, dan kita cite gunakan Mendeley citation. Okay, so itu kalau misal kata kita nak bawa kita punya artikel ni kepada buku yang baru ataupun muka surat yang baru, cikgu saya ajar, dia kata copy, okay, kemudian kita pergi kepada new. Saya pun tak pernah try lah, hari ni baru saya nak try. So kita paste, kita kena paste dengan special, keep source formatting. Keep source formatting. So dia akan ada Bueno dan Salmeron, dia tetap biru, tetap kelabu ni kan. So sekali lagi kita pergi dekat insert, kita masuk page break. So kita type bibliografi kita. So kita masukkan bibliografi. So dia automatically akan keluar. So bila kita nak pindah-pindahkan dokumen yang kita dah type tu, kita kena copy dan kita kena paste balik dengan cara keep source formatting. Okay, itu caranya. Okay, so itu berkaitan dengan, so kita balik semula. Setakat ni saya punya objektif perkongsian adalah tentang mencari artikel. So kita pun dah pergi kepada membuat citation. Okay, membuat citation kita dah pergi. Kemudian cara kita membuat bibliografi menggunakan Mendeley. So berbaki masa lagi 5 minit. Perkongsian saya ni dalam masa 1 jam je. Saya bukanlah penceramah pakar ataupun penceramah hebat. Cuma ini adalah apa yang saya sentiasa buat setiap hari. Bila saya nak menulis, katalah kita punya tempat kan, kita kan nak mohon naik pangkat kan, kena buat artikel, kena buat penulisan, buat pembentangan. Tak ada pening-pening lagi dah. Saya buat saya punya artikel ni, baru ni saya buat satu inovasi. Saya nak cari rujukan tentang inovasi. Saya gunakan Mendeley tu, dalam masa 10 minit saya dapat 7 rujukan. Siap, saya punya dokumen inovasi. Tak ada banyak sebab inovasi ni tak adalah, tak semestinya nak kena ada rujukan. Tapi kalau kita ada kan satu poin yang baik juga kan. So saya gunakan, so saya sharekan contoh saya punya dokumen inovasi saya. So katalah ni laporan inovasi ni. Oh sekejap saya share ni kot, Microsoft Edge kot. Microsoft punya tab. Laporan inovasi. Okey, contoh macam ni. Ni inovasi kan, ni tajuk inovasi saya lah, One Stop Center Bahan Latihan Industri dalam satu aplikasi augmented reality. So mesti kita ada rujukan, kat mana kita rujuk augmented reality ni. So saya gunakan Mendeley tu, saya buat saya punya bahan macam ni, saya type. Kemudian saya dah buat pengenalan apa semua kan. So daripada mana rujukan? Contoh, pengalaman AR menunjukkan hasil cetusan idea yang kreatif dalam aspek meningkatkan kualiti dan produktiviti. So saya rujuk pada Hockley 2019. Kemudian kat sini kan, pengalaman yang berbeza realiti sebenar. So saya rujuk Lee 2012. So ni semua yang saya dah rujuk ni, dekat bawah sekali adalah kita punya rujukan. Bibliografi. So inilah bibliografi saya, Hockley, Lee, Martin, Nicarian, Sanchez. Simple aja. Benda ni saya buat dalam masa beberapa minit saja. Dia punya ni lah, maksudnya untuk dapatkan yang berkualiti tu of course lah take some time, tapi kalau tak guna bantuan ni lagi susah, betul tak? Tak ada aplikasi ni lagi susah kita nak ni. Alright. So dan sebelum berakhir sikit lagi saya nak share tentang ni lah bagaimana menggunakan, okay kita balik semula kat sini kan. So kita dah gunakan mencari artikel untuk Mendeley. Kita dah belajar, saya dah kongsikan tentang download artikel guna Sci-Hub, boleh semak ranking artikel, kemudian boleh urus artikel, kemudian kita buat citation dan kita buat bibliografi. So itu sebenarnya objektif perkongsian saya pada hari ni lah. Cuma mungkin saya nak sharekan sedikit tambahan tentang penggunaan scholarly. So saya buat di warna hijau. So penggunaan scholarly ni satu laman web yang bagus juga. Okay, laman web yang bagus untuk kita dapatkan main idea apakah tajuk ni sebenarnya. Tajuk ni sebenarnya dia merujuk kepada apa. So sekejap saya sharekan skrin ni.
So boleh je type kat sini Google. Okay, Google kat sini Scholarly. Okay. Sebab saya ada dia punya link dia tu. Bukan Google Scholar, dia ada satu link. Kat mana saya nak sharekan benda tu. Dia Scholarly free trial. Sekejap, saya rasa saya ada favourite kan dia. Scholarly. Ni Scholarly trial. So saya sharekan sekejap dia punya link ni dekat dalam kita punya ni. Boleh nampak ke ruangan chat? Tak boleh nampak Tuan-tuan tak boleh nampak ruangan chat saya? Okay, so tak boleh nampak Okay, tak apa. Kalau tak nampak, kalau boleh ni, ambil dia punya link ni kat atas ni, https://appscholarly.com flashcard generator HTML. Macam mana saya nak bagi saya pun tak tahu nak bagi macam mana. Kita orang screenshot. Ya? Screenshot je. Boleh. Screenshot. Nanti type nama ni satu-satu, kemudian gunakan untuk ni, ringkaskan kita punya report. So, contohlah ni open upload any article, book or chapter. So saya upload paper. Saya ambil satu paper yang saya nak. Contoh, saya ambil masa sikit lah lagi sikit. So saya ambil satu artikel ni. So dia akan automatically tolong extractkan saya punya artikel tu, apa main point dia. So nampak tak dia keluar ni. So dia akan keluar dekat sini. Key concept artikel ni, supply chain, committee on publication, scholarly highlights. So artikel ni tentang apa? Tapi saya tak cakap benda ni bagus. Cuma paling kurang pun kalau tak dapat 100%, dapat 50% pun jadilah. Scholarly ni saya ambil artikel yang tak berapa sesuai ni. Saya try ambil artikel yang best sikit. Bukan best lah, artikel yang berkenaan sikit. Tajuk tentang innovative mobile marketing via smartphone. Ini untuk jurnal artikel sesuai lah. Kalau buku pun boleh juga sebenarnya. Okay, contoh dia dah ringkaskan. So dia pakai method apa? Study variables dia. Dia pakai empirical study based on Q methodology, conceptual study which propose model is tested using published data. So tak ada theoretical framework mention. So based on modified TAM. TAM ni adalah satu teori yang penting bila kita nak buat digital marketing. So selalunya TAM ni adalah satu theoretical framework yang tua. Dia tak mention theoretical framework, tapi sebenarnya secara tak langsung inilah theoretical framework dia, technology adoption model, dan dia guna gratification theory. So kita pun nak buat method kan, kita mesti nak tahu artikel kita tu pakai method apa. So kita klik aja gratification theory ni, kita masuklah dekat dalam Mendeley. Letak keyword dia, keluar artikel gratification theory. Ini dinamakan konsep snowball. Maksudnya daripada satu artikel dia akan bantu kita mencari artikel-artikel yang lain. So dia pun keluar data self collected. Okay, so result dia apa? Kita terus tengok result dia. Discussion dia tentang apa ni? Discussion dia. Okay, future works ni apa? So yang penting selalunya saya akan tengok references dia lah. So dia ada references macam ni kan. References ni saya akan klik, highlight, saya akan buka dekat Mendeley untuk cari nama yang dia ni. Itu cikgu saya ajar lah cara snowball. Maksudnya snowball kan dia ais. Ais tu daripada kecil. Kemudian bila kita gelik-gelikkan dia dekat ais kan, lama-lama dia akan besar. Begitulah pencarian kita dalam artikel. Mula-mula kita cari kecil-kecil gini. Kita buka satu artikel. Daripada satu artikel akan membantu kita untuk cari artikel-artikel yang lain. Begitulah caranya saya mencari membuat penulisan artikel. So tak adalah nak kata saya pandai sangat, tak ada, tapi perkongsian saya ni harap-harap dapat memberi manfaat lah kepada tuan-puan yang mendengar di luar sana. Saya pun tak tahu siapa kita punya partisipan ni. So alhamdulillah kita ada lebih kurang 50 orang juga yang mendengar perkongsian saya pada hari ni. Terima kasih saya ucapkan pada semua yang sudi mendengar saya yang bukan siapa-siapa ni. Tapi saya pun tak bagi tahu nama saya apa kan. Nama saya Nurliza binti Abdul Halim, saya daripada College Community Kuala Kangsar. So apa yang saya sharekan ni adalah pengalaman saya menulis artikel menggunakan aplikasi-aplikasi dan laman web percuma
yang ada di depan mata kita. Sekiranya perkongsian ini mendapat memberi manfaat kepada tuan-puan, kalau tuan-puan ada dapat link yang saya share untuk join kelas hari ni, sesi hari ni, dalam link tu saya ada bagi juga feedback form. Untuk sijil dan feedback form, saya harap tuan-puan dapat isikan feedback form tersebut supaya saya dapat beri sijil lah, sijil 1 jam lah kan. Okey lah tu 1 jam pukul petang ni, insyaAllah saya nak buat perkongsian tentang harta intelek, copyright. So saya akan sharekan juga website tersebut, link tersebut pukul 3 sampai pukul 4 petang untuk harta intelek. So saya harap perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada tuan-puan. Objektif kita telah pun tercapai. Yang saya highlight kuning ni adalah objektif perkongsian saya pada hari ini. Saya sekiranya ada perkongsian ini memberi manfaat kepada tuan-puan, mohon doakan baik-baiklah untuk saya. Semoga saya, tuan-puan juga saya doakan supaya dipermudahkan urusan dan mendapat menulis artikel dengan lebih lancar lah selepas ni. Okey, so saya ada siapa-siapa nak komen ke? Tak ada. So saya harap tuan-puan dapat isikan feedback form tersebut. Sijil saya akan generate secara automatik, tapi mungkin ambil masa sikit lah, sehari ke kan, sebab boleh je buat automatically, tapi kadang tuntutan hakiki yang lain ni menyebabkan kita delay sikit kan. Sebab sijil tu pun saya tak draft lagi macam mana. Kalau dah siap sijil tu, kita boleh je terus auto generate. Okey, saya harap itu sahaja daripada sesi hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa mendengar dan semoga bermanfaat. InsyaAllah saya akan share video record ni dalam YouTube lah kot. Dalam YouTube, mungkin lah. Okey, so terima kasih semua. Assalamualaikum, jumpa lagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Puan. Terima kasih. Pak Nisa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama.